Selamat kembali, ini Izzuddin Ismail dalam Jom Web TV dan kita sambung balik pembelajaran kita tentang PHP dan array. Seperti mana kita dah pelajari dalam sesi yang lepas, daripada array ni kita boleh baca dari file, kita pindahkan menjadi array dan kita membuat grouping, dan itu akan menghasilkan array-array yang lain yang mungkin lebih kemas kalau kita nak menyusun balik data-data tersebut. Okey, apa yang kita buat? Dalam yang contoh yang dulu, kita telah membaca data dari sebuah file. Ini filenya. Okey, kita ada macam dia punya kekunci kat sini, dan ini data-data di bawahnya. Dan kemudian kita membaca file ni dan kita masukkan ke dalam array, dan kita susun balik array ni menjadi array-array yang lain yang mungkin lebih tersusun mengikut grouping-grouping tertentu. Okey, kita tengok contoh apa yang kita buat. Ini contoh yang kita akan belajar tak lama lagi. Ini apa yang kita buat sebelum ni. Kita dapat satu array yang mana daripada file yang sebegini. Sekejap ya. Okey, daripada file yang sebegini. Okey, hanya satu text file yang biasa. Kita menghasilkannya menjadi sesuatu yang begini. Okey, dan kemudian satu array sampai ada nombor 16. Okey, di sini. Dan kita jadikan kepada array yang ada grouping. Grouping ikut rumah sukan. Okey, tuah, jebat, kasturi. Dan grouping ikut tahun. Tahun 6, tahun 5 dan tahun 4. Okey, jadi sekarang ni mungkin dalam bentuk array macam ni kita tak nampak lagi kegunaan dia, fungsi dia. Jadi hari ni kita nak menjadikan dia dalam bentuk table. Okey, pertama sekali, kalau tak biasa buat table, kita buat refresher sikit hari ni. Ini kalau kita nak membina table. Okey, kita mulakan dengan table, tutup table. Dan kalau nak senang nampak, pastikan ada border. Okey, mungkin kita boleh save ni kejap. Ini bukan lokasi yang betul. Di mana saya simpan ya? Saya rasa mungkin di XAMPP, htdocs, Jom Web TV. Okey, jadi saya nak buat satu contoh table.html. Okey, bila kita dah ada macam tu, kita boleh tengok macam mana rupanya table.html. Tak nampak apa-apa sebab tak ada data dalam dia. Okey, tak apa. Kita cuba letak beberapa data kat situ. Bila nak membuat satu baris baru, kita menggunakan tr. Tutup balik tr ni. Dan setiap satu sel dalamnya, kita gunakan td dan td. Okey, data. Okey, kalau baris ni, dia ada tiga kolom. Jadi kita buat 3 kali td lah. Dan kalau kita ada 2 baris dan 3 kolom, jadi macam ni rupanya. Dan di web, rupanya sedikit sebanyak lebih kurang macam tu. Okey. Dan kalau kita nak menyambungkan kolom yang pertama ni, kita boleh buang dan kita tambahkan call span sama dengan 3. Jadi hasilnya akan menjadi sesuatu yang seperti begini. Okey, ini kita dah call span, bermakna column span. Dia gabungkan kolom-kolom merangkumi 3 ruang. Okey, call span 3. Dan kalau kita tambah lagi satu, maknanya ada 4 kolom, dan kita tambahkan satu yang kosong di sebelah sini. Okey. Okey, nampak? Jadi sini yang call span 3, yang sini yang satu tadi. Yang kita tambah selepas yang sini. Okey, kalau mungkin semua data je tak apa-apa nampak, kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau macam ni mungkin lebih jelas. Bukan yang ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, dan kalau kita nak gabungkan 2 dan 6 ni, apa yang kita perlu buat? Sebab 6 ni nanti sudah tidak ada lagi. Yang nombor 2 ni kita tambahkan
row span sama dengan 2 sebab dia makan 2 ruang baris ke bawah. Okey, begitu. Jadi nampak? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada array. Kalau dalam contoh yang ini tadi kita dah ada array, semua dah susun dengan elok, kita dah guna for each dan sebagainya. Sebelum ni kita dah dapat array ni, kita boleh gunakan for each tu balik untuk memasukkan data ni dalam table pula. Okey. Okey, ini satu file yang saya dah buat, dan sebenarnya apa yang saya buat, saya membina function. Okey. Macam sebelum ni data ni semua kita panggil buat coding macam tu saja. Tapi kali ni saya dah buat satu function yang mana pertama sekali kita ada read file yang akan menerima karakter dan apa file name-nya. Okey. Dan kemudian ada lagi satu function, saya buat satu function yang mana dia akan membantu kita mengumpulkan data mengikut grouping-grouping tertentu. Okey, daripada array. Jadi kat sini kita gunakan balik semua pelajar read file yang mana data tu akan dipisah-pisahkan mengikut pipe character, dan pelajar nama file tu adalah pelajar.text. Jadi kita akan dapat satu array di sini, dan daripada array yang ini kita buat satu array lain menggunakan group by, yang mana kita mengasingkan dia mengikut data tahun, dan data tu semua datang dari semua pelajar daripada yang atas sini tadi. Kita buat lagi satu rumah sukan, group by rumah sukan, dan datanya datang dari semua pelajar. Okey. Mari kita lihat apa tadi yang kita ada. Sebenarnya sama macam coding yang sebelum ni, cuma kita dah masukkan dalam function sahaja. Okey, pertama sekali kita ada P. Yang ini akan menjadi satu array yang panjang yang mana hanya dipisahkan mengikut baris. Kemudian kita ada saya buat satu array kosong di sini, all data sama dengan array, dan kita lalui array P ni satu persatu. Mana P sama dengan kekunci S nilai, mana kita dapat lalui isi kandungan file pelajar.text tu baris demi baris demi baris. Okey, dan setiap baris tu ada data yang mana dipisah-pisahkan oleh pipe. Okey, jadi kita explodekan dia, explode menggunakan karakter pemisah ni kita dapat dari sini tadi. Okey. Jadi kalau karakter pemisah dalam file tu adalah sesuatu yang lain, kita boleh gunakan karakter yang lain. Okey. Dan untuk supaya benda tu lebih kemas, okey, kita trimkan dia sebab kadang di hujung ada space ataupun biasanya memang akan ada new line karakter, kita nak buang semua tu. Okey. Dan seterusnya kita nak cari baris yang pertama. Kalau kekunci sama dengan kosong, kita dapatkan, kita alihkan kepada satu variable yang lain. Okay, main key just untuk kekunci. Dan kalau kekunci bukan kosong, kekunci ini datang dari sini. Okay, dan kalau kekunci bukan kosong, bermakna kita berada pada baris-baris yang seterusnya. Jadi kita baca baris tu, kita sama macam ni, kekunci S nilai, tapi kali ni saya pakai key kepada value. Okay, dan kita pindahkan kepada satu array baru. Saya panggil single row. Okay, single row kita dapatkan main key. Jadi yang ni kita akan dapatkan key daripada baris pertama tadi. Yang kita ada adalah, lihat di sini kita ada nama, tahun dan rumah sukan. Okay, jadi kalau ia adalah key yang tahun, kita akan dapat yang tahun. Kalau rumah sukan, kita dapat rumah sukan. Dan kita akan hantarkan value daripada P1 ni tadi. Okey. Okey. Seterusnya, kalau dah okey, kita akan pindahkan dia kepada satu array yang lebih besar dan kita pulangkan array tu. Jadi kat situ sebab tu kita boleh dapat semua pelajar. Jadi semua pelajar ni samalah dengan data all data apabila pemprosesan berlaku. Okey. Dan kemudian group by, sekarang kita dah ada array semua pelajar. Kita boleh gunakan data ni, kita group by tahun. Jadi kat sini dia sama macam yang sebelum ni kita buat, lebih kurang macam ni kan. Okey.
Yang mana pelajar tahun, samakan pelajar. Tapi saya just namakan balik uh, namakan balik variable tertentu. Jadi kalau kat sini kita guna tahun, tapi dalam function kita dapatkan data tu dari sini, daripada key yang kita gunakan dekat sini. Okey. Jadi kita tak perlu nak type 2 kali, tak perlu nak macam dalam contoh macam ni kita buat 1 kali untuk rumah sukan, 1 kali untuk tahun. Jadi dah tak perlu macam tu. Kita just guna group by ni. Dan kita boleh gunakan group by 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Okey. Jadi bila dalam begini, kita akan dapat pelajar tahun dan pelajar sukan yang mana array yang telah disusun lah. Okey. Dan sebenarnya saya ada buat lagi 2 function. Okey. Iaitu bina table. Sekarang kita dah ada satu array yang lebih kemas. Okey. Saya gunakan bina table untuk membina table untuk memasukkan data array ke dalam table. Okey, mungkin ini agak complicated sikit. Kita cuba buat benda ni step by step sikit. Okey. Jadi pertama, okey, mungkin yang ni kita dah terus guna kan. Saya komenkan dulu, kita boleh komen macam ni untuk satu baris ataupun komenkan macam ni kalau untuk banyak baris. Tapi kita kena buat di depan dan di hujung lah. Tapi kalau senang saya buat balik macam ni. Okey, kita dah komen kan. Jadi sekarang ni kita nak cuba membina table kita sendiri. Yang ni pun saya komenkan jugalah dulu seketika. Okey, kita dah ada data semua pelajar. Semua pelajar ni, kalau biasanya kita boleh buat for each semua pelajar as pelajar, kita boleh cuba echo kan. Kita ada pelajar kan. Okey, kita tahu kita akan ada pelajar. Begini. Dan dia adalah array. Kita ada nama. Okey, kalau dalam echo macam ni, kalau kita guna double quote, kita gunakan variable dalamnya. Dan kalau array, kita tak perlu nak quote balik macam ni. Sebab dia memang dah berada dalam quote. Dan kita ada pelajar tahun dan pelajar rumah sukan. Okey. Kalau untuk memudahkan, untuk lihat dengan lebih mudah, kita tambahkan break di hujung. Okey, kita tengok apa hasilnya. Nampak macam ada satu yang tak kena. Pelajar tahun. Okey. Tak apa, kita tengok macam mana hasilnya. Kalau dia error lah. array3.php. Okey, mungkin ada sikit masalah kat situ. Okey, kalau untuk selamat kita guna beginilah. Okey. Dan begitu. Sebenarnya kalau untuk lebih selamat, kalau kita menggunakan array di dalam quote, lebih elok kita gunakan curly bracket macam ni. Okey. Cuba lagi sekali. Okey, itu dia. Ali Karim Jebat Tua Acong Nama Sami Mutu dan seterusnya. Okey, jadi daripada kita buat macam ni, kita nak masukkan dia dalam table. Macam tadi kita ada reviews, ada penerangan ringkas tentang table. Kita echo table. Buat border sikit. Okey, dan kita echo table di bawah. Buat table sikit. Okey, tutup dia. Okey, dan yang di tengah-tengah ni, semestinya sini satu baris. Macam ada TR. Dan tutup TR dia. BR ni dah tak perlu. Jadi kita gantikan dengan tutup TR macam tu. Dan setiap data ni mesti berada di dalam sebuah TD. Lepas tu buka TD yang baru. Kita
copy yang ini terus pun mudah. TD. Dan hujung ni jangan lupa kita tutup TD dan TD yang ni tak perlu. Okey. Kalau tak berapa nampak, mungkin saya boleh buat macam ni. Habiskan dekat sini, kita buat echo yang baru. Dan kita habiskan yang ni di sini, kita buat echo baru. Ada macam tu. Okey, hasilnya adalah lebih kurang macam itulah. Okey. Dan kalau kita nak tambahkan apa? Kita nak tambahkan macam mana saya nak kata ya? Pembaca dekat atas ya, apa ataupun heading ya. Maksudnya kat atas tu adalah nilai-nilai yang menunjukkan apa bendanya tu kan. Mungkin kita buat satu pembilang di sini. Pembilang sama dengan kosong. If pembilang sama dengan apabila kita membuat perbezaan kita menguji sama ada nilai tu sama ada kosong atau tidak, 8 atau tidak, 1 atau tidak, dan benda tu dalam if kita kena gunakan 2 kali sama dengan ya. Ini operator, comparison operator dan sebagainya. Kalau tidak, kalau kita buat satu bermakna kita memberi nilai kosong kepada pembilang. Jadi kita sekadar nak membezakan sama ada dia kosong atau tidak, kita gunakan 2 kali. Okey. Kalau 2 kali, mungkin kalau pembilang sama dengan kosong, mungkin saya nak keluarkan nilai-nilai macam ni. Okey, kita buat satu baris. Okey, sebab ni ada TR, ni ada TR dia. Dan kita ada tutup TR dia. Maknanya kita buat satu baris di atas sekali untuk memberi header kepada table ni. Okey. Dan sebab kita tak nak dia berulang banyak kali, kita nak header tu keluar sekali je, kita buat pembilang ni, kita plus plus ini. Bila plus plus ni samalah dengan pembilang sama dengan pembilang campur 1. Okey. Jadi shortcutnya kita boleh guna pembilang plus plus dan kemudian barulah kita masukkan data pelajar dan kita ulang for each kan. Jadi kalau ada 15 pelajar, 15 kalilah diulang. Okey, dan hasilnya kita lihat kita ada kat atas ni nama, tahun, masukan dan sebagainya. Okey. Just nak menunjukkan benda tu berbeza daripada yang lain-lain. Strong. Strong ni dia akan kasih efek bold. Okey. Jadi begitu. Jadi sekarang ni ini contoh yang ringkas macam mana kita buat mengeluarkan data dan susun balik dalam bentuk array. Jadi bahagian kedua untuk yang ini nanti kita tunjuk kita buat table yang lebih hebat lagi dan macam mana kita memindahkan semua programming ni menjadi satu fungsi juga, menjadi satu function juga. Dan kemudiannya kita boleh cuba guna untuk data-data yang lain sekali. Okey, kita tengok yang lepas ni.